bab berguru ni, kalau anda kata kita balik kepada tajuk salafus soleh, ya. Memang kita kena ada return balik kepada guru yang daripada kumpulan berkenaan. Sebab macam kita lihat kumpulan Quraniun. Dia ambil Quran juga, tapi dia faham cara dia. Okay, kenapa bila Quran Al-Karim kita ambil kefahaman Quran tadi, mesti ambil kefahaman para sahabat. Tak boleh kita faham cara diorang. Dan tak boleh kita kata bebas untuk faham cara sendiri. Mungkin kat sini sudut ni saya kena remind dulu. Sebab kadang-kadang nanti orang kata macam apa tu, kalau tu geng itu pun boleh faham Quran suka hati dia. Okay, dia beza. Sebab kita memang disebut dalam Quran Karim ittiba' kepada para sahabat yang awal Muhajirin Ansar adalah di antara agama. Allah sebut kata dalam surah At-Taubah, wasabiqunal awwalun, dan orang mula-mula yang awal-awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, muhajirin ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, siapa ikut mereka dengan baik. Mana tiga ni? Muhajirin awal, ansar awal, siapa ikut mereka dengan baik, radhiyallahu anhum. Dan redha Allah terhadap mereka. Wa radu'an, mereka pasti redha terhadap Allah Taala. Jadi memang benda ni gesaan agama. Sebab tu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata, Islam itu adalah Quran, Sunnah, kefahaman para sahabat. So you have to return to that. So macam kalau anda kata, macam kita kata untuk faham Quran kena tengok pada sini. So dia ada relate lah. Ini memang tak boleh lari. Maksud dia kalau dia kata apa keadaan sekalipun, nak faham hadis pun tengok sahabat. Jadi kalau ni yang betul kau guru siapa ni, agak sini betul aplikasi dia. So kalau kita tak return pada para sahabat, dan understanding kita cuba faham dari Quran Sunnah tadi void. Sebab memang diorang ni, para sahabat Nabi ni adalah orang yang praktis agama secara mula-mula sekali. Bawa pengawasan Nabi SAW. Bahkan apa orang sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah kan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman macam kalian beriman. Siapa kalian tu? Para sahabat. Kalau mereka beriman macam kalian beriman, maka mereka telah dapat petunjuk. Kalau mereka tak beriman macam di opposite, maksud dia adalah kalau mereka tak beriman macam kamu beriman, tak dapat hidayah. Okay, jadi itu basic. Jadi kalau bab berguru tadi, kalau untuk return balik, contoh macam bab pemahaman Quran dan Sunnah, memang kena ikut para sahabat. Okay. Tentang buku-buku selain daripada Quran dan Sunnah, dan nak return pada siapa, guru mana yang kita nak ikut. Dalam perkara ini, problem dia adalah tak ada kemaksuman dalam buku-buku berkenaan seperti Quran dan Hadis. Macam Quran dan Hadis ni Allah Taala jamin. Dia tak ada pemeliharaan daripada Allah SWT. Dan bahkan ada jaminan berkenaan ikutan para sahabat. Adapun tentang guru kitab-kitab tadi tu, boleh dikarang oleh siapa saja dan dia tidak ada kemaksuman untuk kita kata buku takkan silap. Faham tak? Tak maksum. Bila tak maksum tadi, memang ada saja mungkin orang tu tulis salah. Cuma problem kat sini apa? Kenapa dia kata kena belajar dengan orang yang belajar? Sebab dia ni akan cuba betulkan kata-kata guru dia salah jadi betul juga. Sebab dia dah taksub dengan guru. Ya, dia akan taksub guru. Dia akan naklah orang tu mesti dengar benda tadi macam dia cakap. Macam yang dia faham. If we learn from the same source, we would come up with the same. Itu maksud dia. Tapi problem dekat sini adalah kita kata aplikasi ni sampai sekarang dipakai oleh banyak kumpulan sesat. Contoh macam kita ikutkan macam ESQ. 165 sekarang macam nampak nak keluar balik kan. Pasal dah Naqsyabandi dah haram pun boleh jalan, takkan dia tak boleh kan. Naqsyabandi dah memang keluar dah, kata Jakim kata haram. Tapi datang boleh buat amal. Jadi ESQ dah kata dia diharamkan pun apa masalah dia. Anyway, diorang ayat diorang sering keluar adalah dia pernah ikut ke? Awak kata sesat, awak pernah ikut ke? Saya ingat sekali tu waktu diorang datang ke Minggu Ampang. Waktu tu Ari Ginanjar datang sendiri. Dia punya tajuk hari tu, tanyakan sendiri kepada pengasas ESQ. Saya pergilah. Saya, Ustaz Yunus, Dr. Sulaiman Nordin, lepas tu Mukhairi, menantu bos saya. Kita pergi 4 orang kat Minggu Ampang. Lepas tu dia buat pembentangan dan sebagainya. Tu saya bangun, lepas tu kita ada soalan dah. Tentang A dalam hadis, dalam buku dia hadis-hadis palsu banyak, tak sahih. Kemudian B, interpretation tentang fitrah tu suara hati, bukan Islam. Fitrah tu suara hati. Suara hati bukan hati, suara hati Tuhan. Suara hati Tuhan. Dia macam ni, dia buat andaian macam ni. Kalau kita ada bunga cantik, semua orang tengok happy kan.
Lepas tu bila saya ambil bunga tu saya ramas, saya buang. Semua marah. Ha. Siapa yang marah sebenarnya? Sudah. Adakah ini amrun Okay, itu iktibar? yang saya bangun tu. tak itu saya bangun tu. Jadi dia kata, tanya pengasih SQ. Saya bangun lah. Jadi saya soal bab hadis. Lepas tu ada seorang ustaz daripada Masyarakat Usim. Dia kata, yelah hadis tu banyak tak ni, tapi kita dia cuba lari lah. Okay, tapi tak apalah, ketika tanya pada pengasih SQ, saya tanya. Saya kata kalau Pak Ari terjemahkan maksud suara hati Tuhan, yang mana sebab semua orang setuju, semua orang rasa. Habis tu kalau anda kata ada orang bogil, semua steam je lah. Kalau orang ramai ada bogil, betul je. Semua jadi aroused. So suara Tuhan juga ke, saya kata. Lepas tu dia kata, dia jawab, dia kata, ni sudah separuh berdebat. Memang pun kita tak ada debat. saya kata dia kata debat. Tapi saudara Adli kena ingat, dia kata, ilmu Allah itu luas. Maksudnya meaning yang interpretation yang ada tadi, yang dia aku tegur tadi, yang saya tegur tadi, masih tak dikira lah pasal ilmu Allah tu luas. Mungkin saya sebut tu betul, tapi satu portion lain mungkin ada lagi. Jadi saya pun duduk lah. Lepas tu saya pun bangun balik nak soal balik lah. Sebab kita pula, kalau kita tak disiplin dalam pemahaman, contoh, bila kita kata terbuka, ilmu Allah itu luas. Kalau orang Kristian kata Bismillahirrahmanirrahim tu, in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. Pasal ilmu Allah tu luas. So macam mana nak terima tak? Saya nak bangun nak tanya soalan. Lepas tu ayat keluar daripada apa? Geng-geng akak-akak. Tak masuk ESQ lah tu. Tak masuk ESQ lah tu. Dia masuk ke belum? Tak masuk tu. Dia orang anggap kalau saya masuk baru saya tahu. Sedangkan bahan yang ada, bahan tulisan dia, ceramah yang dia cakap, kita dengar. Tak dengar pula. Tulisan statement yang dia orang katakan, semua jelas. Tak perlu kita kena masuk baru kita jadi. Saya pun berdiri pula kali kedua dekat mikrofon. Kali kedua berdiri dekat mikrofon, saya pun kata. Saya kata, minta maaf, saya terganggu sikit. Sebab ada orang kata, saya cakap ni, persoalan saya ni, pasal tak masuk ESQ. Saya kata, sejak bila saya kena masuk ESQ, baru saya tahu sesat. Bila arkam diharamkan, mufti mana ikut sekali arkam? Mufti mana? Saya kata itu. Lepas tu dia kata, minta maaf. Dia tak bagi dia untuk hormat majlis. Nak debat, kalau kita buat program, kita bagi dia set nangis. Dia pegang mikrofon, nangis. Tak apa, tak berhentikan pun. Relax nangis baru turun. Kita baru cakap sepatah macam tu dah. Minta maaf, tolong hormat majlis. Tak apa, saya kata tak apalah. Tapi cerita dia ayat tadi. Tak ikut ESQ lah tu. Macam bila GISB pun ada juga orang kata yang tu. Betul. Sama. Awak tak ikut tu, tak tahu. Awak tak tahu cerita sebenar yang berlaku, kata dia. Ini problem dia. Jadi bila kita kata siapa guru awak, tak penting. Sebab bahan tulisan. Kalau nak berlaku adil, Imam Al-Ghazali dia letakkan, bukan letakkan, dia kafirkan ayat dia kafirkan Ibn Sina berdasarkan tulisan-tulisan yang Ibn Sina tulis. Bukan dia jumpa Ibn Sina. Zaman mereka bukan setahun, bukan sama. Tak sempat Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali tak sempat dengan Ibn Sina. Ibn Sina lebih awal. Tapi macam mana dia hukum? Berdasar tulisan. Kekufuran yang nyata daripada tulisan tadi dah cukup untuk kita mengetahui maksud dia. Demikian juga bila perbahasan kita tentang tajuk akidah tadi. Kalau guru-guru kepada atau imam-imam kepada mazhab Asy'ariyah tadi dah tulis, takkan tak faham lagi. Unless kalau saya tak faham, terangkanlah maksud dia. Jangan kata awak salah faham. But say maksud dia macam ni, bukan macam ni. Tapi problem dia, bila ulang balik, benda ni akan timbul masalah sebab dalam kumpulan Asy'ariyah sendiri, dengan tulisan yang ada tu pun, diorang akan bercanggahan. Macam bila saya kata tadi kan, dia kata Allah dilihat hari kiamat nanti dengan dibuat image dekat mata kita. Kata-kata ni keluar daripada ganyan sidang kalam je. Tak pernah keluar daripada ulama Asy'ariyah yang lain. Macam kelompok ni saja yang buat konsep tu dan dia sandarkan kepada manhaj dia. Ya, tapi dia letakkan nama dia sebab Asy'ariyah. Tapi sebenarnya dia bukan. Bukan kata-kata dia balik kat situ. So benda macam ni kadang-kadang kita perhatikan. Masalah kita belajar dengan siapa sebagainya. Kalau berkenaan dengan tajuk ilmu salafus soleh, pemahaman tentang tafsir Quran, pemahaman tentang hadis Nabi SAW, pemahaman tentang fiqh, pemahaman tentang akidah sebagainya, memang akan rujuk kepada salafus soleh. Ya, kena tahu dari mana, buku mana, ke mana awak pergi tadi. Tapi kalau sekiranya
berkaitan masalah tulisan orang lain yang bukannya Quran dan hadis, maka tak timbul tajuk untuk kita kata mesti benda berkenaan belajar dengan guru diorang sendiri. Siapa kata kena ikut macam tu? Tulisan tu dah jelas. Sebenarnya bila Ustaz sebut ni, saya tiba-tiba teringat salah satu hujah lah kan daripada geng-geng Asy'ariyah ni kan. So ada satu posting dekat Facebook, dia samakan benda ni dengan kita kalau nak belajar ilmu matematik contohnya. Kita kena jumpa pensyarah matematik, kena pergi universiti. Dia ambil konsep tu sama juga. Kalau kita nak belajar cara nak buat meja ni misalnya, kita kena jumpa tukang kayu. So dia ambil pendekatan macam tu. Kalau nak kena Asy'ariyah, kita mesti berguru dengan orang Asy'ariyah. Kita tak nak beramal dengan bila kita belajar matematik, kita beramal dengan ilmu kira-kira berkenaan. Bila kita belajar ilmu pertukangan, kita nak buat meja kerusi. Bila kita belajar tentang Asy'ariyah, nanti kita nak beramal dengan Asy'ariyah. Kami tak nak beramal. Kami tak nak patah balik ikut benda yang bertentangan dengan salafus soleh. Kami tak nak pun beramal. Cuma bila awak claim, kami punya fahaman begini. Tapi ulama-ulama mazhab awak cakap lain, dan saya nak pegang awak ke sana. Itu benda salah, benda tak boleh timbul. Balik pada asal, dia bukan menjadi syarat. Sebab benda ni timbul lah, kita kata memang kita akan faham bahawa bila datang yang kemudian ni, dia nak terangkan tentang guru ni kan, dia tak nak orang salah sangka, dia akan twistkan ayat tadi supaya orang ni terima. Saya teringat Dr. Maurice Bucaille yang karang buku The Bible, Quran and Science. Bila dia nak belajar tentang Islam, nak belajar bahasa Arab, belajar Quran. Sebab Quran ni bukti Muhammad kan, sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia kata ini bukti Nabi kita, so dia nak belajar. Tapi masa dia tak nak belajar daripada mulut orang Islam. Dia boleh kata, sebab dia kata aku tak nak nanti diorang akan pusingkan maksud tadi seerti dengan apa yang nak justify juga benda tersebut. Jadi belajar sendiri 10 tahun dia tinggalkan profession sebagai pakar bedah untuk mempelajari bahasa Arab dan juga Al-Quran. Tapi akhirnya keluarlah dengan hasil The Bible, The Quran and Science yang dimasuk Islam. Tapi nak fahamkan tadi ayat dia tadi, dia kata pasal kita tahu bahawa orang-orang ni tadi akan yang kata sefahaman dengan penulis tadi, dia akan cuba justify apa yang dicakap tadi serupa macam yang ditulis. Dia takkan lari daripada tajuk tersebut. Kalau dia bertentangan, dia kata jadilah salafus soleh. Dia akan ikutlah manhaj salaf. Tapi kalau dia kata dia memang nak memenangkan benda tersebut, so dia takkan cakap dia opposite. Jadi sebab tu masalah asal dia adalah apa ditulis tadi. Katalah macam Imam Ghazali kafirkan Ibn Sina. So sebab tulisan dan madai tulisan tadi. Bukan menunggu kena jumpa dulu, belajar dulu perbuatan Ibn Sina sekali, baru tahu dia keluar ke tidak daripada Islam. Kalau kita tengok, mungkin adalah orang akan kritik kita yang kata, oh itu ajaran sesat. Macam takkanlah awak nak join ajaran sesat, nak belajar semua benda. Jadi kita ambil perspektif lain. Contoh macam dalam mazhab fiqh, kita boleh jadi Syafi'i, tapi dalam sama kita boleh belajar Hanbali, Maliki, Hanafi punya mazhab, dan boleh faham dan boleh bercakap tanpa perlu kata apa jadi sebahagian daripada ulama mazhab. Maksudnya kita boleh belajar, maksudnya belajar boleh. Itqan dalam ilmu tu. Tulisan tersebut, masalah dia tajuk tadi, tulisan tu ada. Sebab tu kita kena faham Allah sebut dalam Quran. Kan beliau katakan allama bil qalam, allazi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Mana Allah Taala yang dia ni antara sifat dia yang agung dia adalah mengajarkan dengan pena. Dia ajarkan manusia apa yang manusia tidak tahu. Benda ni adalah medium yang utama. Kalau kita tunggu kan, kalau matilah semua orang sekarang ni, yang Asy'ariyah ni semua mati. Tinggal kitab saja. Soalan kitab tadi boleh tak dibaca lagi? Kita tak boleh baca. Kena tunggu ada ulama Asy'ariyah baru boleh kita baca. Mana ada macam tu? Pada benda kitab lah medium perpindahan atau penukilan ilmu tersebut kepada golongan berikutnya. Sekarang kata unless kitab tak cukup, awak karanglah kitab baru pula. Mana siapa yang kata tak ni? Karang kitab baru. Tapi realiti dia macam saya katalah, penafian perkara tersebut lebih kepada kerana kaedah akal yang mereka dah ada. So mana-mana Al-Quran yang datang atau hadis yang datang bertentangan kaedah tadi, mereka kata balikkan. Dia tak akan tolak. Pasal dia tolak, dia jadi Mu'tazilah. Kalau dia tolak, Mu'tazilah tolak. Dia memang kau tolak. Kau tolak direct. Tidak, dia tak setuju. Ini tak boleh. Tapi di kumpulan ni dia tak akan tolak. Dia kata kami terima kalimah tu, tapi kaedah memahami tu kami ada cara kami. Cara kami. Itu je cerita dia. Tak, sebenarnya kalau ikutkan sebenar, cakap je lah kami terima kalimah, tapi kami tak setuju makna. Ataupun sebenarnya kami tolak kalimah ni, tapi cara kami tolak macam ni.
Kami tak tolak kalimah ni, tapi maksud dia kami tak setuju. Itu basically apa dia orang buat sebenarnya. Ya betul. Tolak kalimah tapi bukan makna dia tolak makna. Erti kata lain macam tak setuju jugalah. Benda tu datang dengan firman Allah Ta'ala macam tu lah keadaan dia. Kenapa nak persoalkan?